Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 25 September bersama saya Zaim Zamani. Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu unggah sesi ke-77 yang berlangsung sejak Selasa lepas, tepat pada waktunya ketika dunia dibelenggu krisis perang, perubahan cuaca, kemiskinan global serta kebuluran. Pemimpin seluruh dunia berhak menyatakan desakan serta tuntutan demi mencapai resolusi terbaik. Sebagaimana persidangan sebelum ini, isu Palestin antara yang popular selagi mana kekejaman Israel tidak dihentikan. Presiden Palestin Mahmud Abbas pada ucapannya mengakui bahawa kepercayaan Palestin untuk mengecap keamanan, menerusi keadilan dan undang-undang antarabangsa semakin pudar. Sambil menunjukkan bukti kezaliman dan kerakusan Israel, Abbas membidas masyarakat antarabangsa kerana membenarkan penindasan secara terus oleh Israel seolah-olah ada pihak tertentu yang memberi perlindungan kepada negara haram Zionis. فلماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ أنا لا أعرف. هل تعرفون من الذي يحمي إسرائيل من العقاب؟ الأمم المتحدة. وعلى رأس الأمم المتحدة المتنفذون في الأمم المتحدة. Abbas berulang kali menyatakan Israel adalah rejim apartheid. Dalam masa sama, memusnahkan penyelesaian dua negara. Menurutnya, jika Israel serius sebagaimana janji manis Yair Lapid dalam ucapannya di podium PBB baru-baru ini, sudah pasti kesepakatan itu dicapai menerusi meja rundingan. Malangnya, proses damai itu terhenti pada 2014 sekaligus membuka ruang kepada Zionis untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai. Justru Abbas bertegas bahawa Israel bukan lagi rakan kongsi Palestin dalam usaha damai. Dalam ucapan itu juga, Abbas mendedahkan bahawa Amerika Syarikat menggesa pihak berkuasa Palestin untuk tidak meneruskan kes Israel ke Mahkamah Antarabangsa dengan alasan Israel bukan negara berdaulat. Setahun yang lalu, Mahmud Abbas dalam video ucapannya memberi Israel tempoh setahun untuk keluar dari wilayah yang diduduki atau dia tidak akan mengiktiraf negara Zionis berdasarkan perjanjian sepadan 1967. Isu Palestin antara agenda yang turut menjadi perhatian Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta masyarakat antarabangsa untuk berlaku adil terhadap Palestin sebagaimana perhatian penuh yang diberikan terhadap konflik perang di Ukraine atas dasar kemanusiaan. Malaysia berpandangan kuasa-kuasa besar perlu bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Pendirian tegas itu harus diambil oleh PBB bagi memastikan krisis yang telah berlarutan di bumi Palestin sejak sekian lama dapat diselesaikan dengan segera. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan negara begitu cepat bertindak dalam kes yang berlaku di Ukraine. Malaysia mahu tindakan yang sama harus diambil bagi menyelesaikan isu di Palestin. Israel perlu berhenti menjadi sebuah entiti apartheid. Dalam ucapan itu juga, Datuk Seri Ismail Sabri juga dengan lantangnya mendesak agar kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dihapuskan kerana ia sering disalahguna untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Disebabkan itu, isu Palestin, Syria dan krisis etnik Rohingya tidak menemui jalan penyelesaian ketika ramai umat manusia kian tertindas tanpa sebarang pembelaan. Perang juga katanya tidak mendatangkan sebarang hasil, melainkan hanya kehancuran ekonomi dunia dan ancaman sekuriti makanan. Kuasa veto ketika ini dimiliki 5 negara iaitu Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis dan China, dan mereka diberi kuasa untuk menolak sebarang draft resolusi yang dikemukakan melalui Majlis Keselamatan PBB. Kuasa itu menjadikan pentas PBB tiada makna.
malah tersasar dari landasan utamanya untuk melindungi serta mempertahankan hak asasi manusia. Lihat sahaja isu Palestin. Meskipun majoriti negara menentang kezaliman Israel, namun Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk melindungi negara haram itu. Malaysia juga pernah terkena tempiasnya apabila Rusia pula menggunakan kuasa vetonya bagi menghalang penubuhan sebuah tribunal jenayah antarabangsa untuk siasatan insiden pesawat MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine. Islamofobia dan perkauman hakikatnya tidak menguntungkan mana-mana pihak. Malah ia hanya mencetuskan huru-hara serta kezaliman. Ironinya, sentimen itu sukar untuk dilenyapkan, bahkan semakin menebal sehingga tercetusnya pertumpahan darah. Di Amerika Syarikat, fobia terhadap kulit hitam masih hangat dengan beberapa insiden dilaporkan dalam tempoh 2 tahun ini. Kumpulan itu hanya berharap kepada ketulusan undang-undang bagi mempertahankan maruah serta hak mereka. Antara kisah yang menimbulkan kontroversi dan demonstrasi besar-besaran adalah kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, 2 tahun lalu di Minneapolis, Minnesota. Dalam kejadian pada 25 Mei 2020, seorang anggota polis berkulit putih, Derek Chauvin, melutut pada lehernya selama hampir 9 minit sambil kedua tangannya digari di atas jalan. Perbuatan Derek itu turut dibantu serta disaksikan 3 anggota polis lain di mana mereka mengabaikan rayuan Floyd yang tidak dapat bernafas ketika itu. Kematian Floyd membangkitkan kemarahan sehingga tercetusnya gelombang tunjuk perasaan Black Lives Matter di lebih 75 bandar di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. Perbuatan itu dianggap kejam, apatah lagi ia dilakukan oleh anggota polis yang sepatutnya tidak menunjukkan sifat perkauman, sebaliknya menjaga keamanan. Derek kemudian dijatuhi hukuman penjara 22 tahun setengah pada 26 Jun 2021 dan tidak mengemukakan sebarang permohonan maaf kepada keluarga Floyd. Baru-baru ini seorang lagi bekas anggota polis yang terlibat, Thomas Lane, dipenjara 3 tahun kerana bersubahat. Tindakan yang dikenakan terhadap Chauvin dan Thomas disifatkan sebagai langkah bersejarah ke arah perdamaian kaum di Amerika Syarikat. Tahun ini juga pada 14 April, seorang lelaki 26 tahun, Patrick Liola, ditembak di bahagian kepala oleh anggota polis ketika dia berhenti di persimpangan lampu isyarat di Grand Rapids. Sekali lagi, gerakan Black Lives Matter bangkit bagi menuntut keadilan. Baik, kisah kematian Floyd sampai sekarang masih diratapi penduduk setempat di Minnesota, Amerika Syarikat. Dan di talian Skype ketika ini, editor berita TV Al-Hijrah, Ardi Heman Muhammad Marzi yang kini berada di Minnesota, bersedia untuk berkongsi situasi selepas lebih 2 tahun kematian Floyd. Assalamualaikum Ardi. Waalaikumsalam Zaim. Okey Ardi, mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan di Minnesota dan sejauh mana kematian Floyd menjadi luka yang begitu lama kepada penduduk setempat. Baik Zaim, rata-ratanya penduduk di sini sebenarnya masih belum, orang kata masih belum move on dalam mengenangkan tragedi yang menimpa Floyd. Dan Jumaat lepas sebenarnya, 2 hari lepas, saya bersama 16 peserta daripada 16 negara yang kami dalam rangka lawatan ataupun program anjuran State Department of US, kami dibawa ke lokasi pembunuhan Floyd yang mana untuk menyaksikan, untuk tengok sendiri tempat berkenaan. Dan kami dalam bas, kami tidak dinasihatkan untuk turun atas faktor-faktor keselamatan, namun berdasarkan pemerhatian kami dalam bas itu saja, lokasi itu memang sentiasa menjadi tumpuan dan memang terdapat kira-kira 20 hingga 30 orang berada di kawasan di luar kedai Floyd dibunuh. Dan ia sebenarnya seakan-akan menjadi lokasi penduduk tempatan, tak kira warna kulit, akan meratapi kematian Floyd. Dan isu kematian Floyd ini isu yang sangat besar sebenarnya. Bukan saja di Minnesota tetapi juga di seluruh Amerika Syarikat, Zaim. Baik Ardi, mungkin Ardi boleh kongsikan juga apa antara impak dalam isu pembunuhan Floyd ini, walaupun hakikatnya dia dah berlaku lebih 2 tahun lalu, Ardi. Baik Zaim, pada hemat saya ia dilihat satu
kekejaman akibat sikap perkauman segelintir pasukan penguatkuasa. Malah kematian Floyd juga ni satu isu kemanusiaan yang macam saya cakap tadi sangat besar, dan itu sebabnya isu ni sangat tidak digemari oleh bukan sahaja kulit hitam sebenarnya, tetapi juga mereka yang berbangsa lain yang menghuni Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat kita tahu ada pelbagai imigran dari Somalia, daripada Ethiopia, Afrika, Asia dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan Zaim dan penonton, saya sempat bersama rakan-rakan kami melawat beberapa organisasi media tempatan di Minnesota ni. Kami bertanya bagaimana liputan pembunuhan Floyd dibuat. Dan mereka jawab itu sebenarnya satu cabaran yang sangat besar pernah dibuat, kerana ia satu tragedi kemanusiaan yang wujud antara sikap perkauman, dan pada masa sama mereka berdepan dengan gelombang kemarahan, gelombang demonstrasi, protes, huru-hara yang sangat luar biasa akibat penentangan dan penentangan terhadap penganiayaan yang dibuat ke atas Floyd. Dan juga ia membuka mata mereka sebagai pengamal media bahawa mereka ada tanggungjawab untuk memastikan api perkauman dan bibit-bibit keganasan tidak disensasikan. Sebenarnya ia satu pengajaran kepada semua. Jadi saya nampak pembunuhan Floyd ini sebenarnya memang betul membuka mata dunia bahawa penindasan penganiayaan tidak sewajarnya mendapat tempat di mana-mana sekalipun. Dan kalau boleh Zaim, saya nak beri kesempatan untuk menzahirkan rasa syukur dan kagum dengan pendirian Malaysia yang konsisten memperjuangkan isu-isu kemanusiaan seperti Palestin sebagaimana disentuh oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada UNGA baru-baru ini, yang pastinya Malaysia sentiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bukan sahaja di Palestin, mungkin di Myanmar, di Syria, di Asia Barat, dan kesan impak Ukraine dan Rusia. Jadi saya harap hak kemanusiaan akan terus dijulang oleh semua, dan pembunuhan George Floyd, konflik Palestin, Myanmar wajar diambil iktibar kepada semua, Zaim. Baik, betul Ardi. Kita setuju dengan pandangan Ardi dan kita harapkan isu-isu perkauman yang berlaku di seluruh dunia akan dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Terima kasih Ardi langsung dari Minnesota, Amerika Syarikat. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan kupasan isu-isu antarabangsa dalam Global Hijrah pada minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.